Kita nak masuk ke bab 7.2 yang terakhir lah, subtopik terakhir, iaitu tentang volume of a solid revolution. So volume ni dalam bahasa Melayu dia adalah isi padu. So at the end of this hour, okay, selepas habis kelas ni, you should be able to determine the volume of a solid revolution. Kalau 7.1 we learned about area under a curve, itu 7.1 But in 7.2 we are going to deal with its volume of a solid revolution. Kita kena faham dulu situasi dia macam mana. Okay, tengok dulu secara teori dan secara formula. So dia kata apa, the volume of the solid generated, okay, the volume of the solid generated by revolving. Okay, perkataan revolving ni penting ni. By revolving the region about the x-axis, okay, between the graph of a continuous function y equals f x and the x-axis from x equals to a to x equals to b is, ini rumus dia. Iaitu kita akan integratekan, nak dapatkan volume sesuatu solid yang terbentuk apabila kita buat rotation luas di bawah graf. Nanti kita visualkan. Okay, adalah pi darab dengan integration of daripada a hingga b fx square dx. Ini rumusnya. Yang mana fx ini sebenarnya adalah y lah. Kan y equals to something kan. So function itu yang kita squarekan dia, integrate, letakkan limit dan darablah dengan pi. So this is the rumus. Okay. So kita ulang sekali lagi, apa yang kita nak belajar hari ini adalah tentang isi padu volume of the solid generated. Isi padu terhadap solid, satu bentuk, satu solid yang terhasil apabila sesuatu graf diputarkan, dipusingkan pada paksi X atau paksi Y nanti. Okay. Secara teori, secara 2D, secara 2 dimension, kalau saya ada paksi macam ni, contoh okay, benda ni perlu korang punya imajinasi kat ni. Kan, saya ada paksi X, paksi Y dan juga kosong kat sini. Contoh kalau saya ada satu rectangle kat sini. This is my rectangle. Okay. So bila saya kata saya nak rotate the rectangle itu, so rotate rectangle, okay, about x-axis. Rotate kita pusingkan dia. Cuba korang imagine dulu. So about x-axis dan apa nama ni, dia adalah sebanyak 360 darjah punya rotation. Okay. Secara 2D, kita akan fikir bahawa bila kita rotatekan dia, maka akan terhasillah satu dia lebih kurang macam ni, dot macam ni. Terhasil apa sebenarnya ni? Ada satu bentuk yang macam ni, yang korang pernah deal, pernah jumpa. Kan, kalau bayangkan kita ada satu rectangle yang kita rotatekan dia di paksi X, maka sebenarnya yang terhasil ni adalah silinder. Cuba korang bayangkan dulu, bayangkan secara dalam minda je dulu. Kita ada satu rectangle kat paksi X yang bila kita rotatekan sebanyak 360 darjah, kita dapati bahawa sebenarnya kita telah meng-create satu silinder. Okay. Contoh yang lain, kalau saya ada triangle pula. Contoh macam ni. Macam ni, contoh triangle saya macam ni. So this is my triangle yang melekat dekat paksi Y. Ini Y, ini X, ini kosong. Kan, kalau kita nak buat dia punya rotation tu, rotate 360 darjah about
y axis. Lagi je about tadi. About y axis. Kan, so korang bayangkanlah. So dia akan rotate macam ni. Maka kita terhasil satu solid yang berbentuk seperti ini. Apa nama solid ni? Cone. Cone. Yes, it is. Dia akan dapat cone. Okay. So saya cuba dapatkan satu apps, satu software yang boleh tunjukkan rotation ni, dan saya tanya kawan saya, ada jumpa satu, korang tengok mungkin boleh membantu dari segi visual. By the way, lepas kita dah rotatekan dia, kita nak kira volume dia lah. Kita nak kira isi padu dia. Okay. Korang tengok sini. Okay, so saya ada 3 dimension punya rectangle. Apa ni, yang biru tu kan? Okay. Kita ada tiga paksi yang apa nama ni, yang warna merah ni, kalau korang nampak jelas, ini ialah paksi X kat sini yang mouse saya tengah tunjuk sekarang ni. Okay, paksi Y yang hijau ni. Okay, dan paksi Z yang di tengah menegak ni. Tak kisahlah apa-apa pun, saya nak tunjuk dia punya rotation saja. Okay, so kalau saya nak revolvekan, kalau saya nak rotatekan kawasan ini di paksi X, tengok apa yang berlaku. Kita tekan sini, kita tekan revolve. Okay, saya pilih dia punya kawasan yang nak di revolvekan tu. Saya tekan paksi X. Sekejap. Nampak? Okay, so saya buat sekali lagi rotation tu. Kat sini kalau korang nampak dia tulis 360 darjah. So kalau, sekejap saya guna pen lah. Yang tadi ni, starting dia adalah ini je, rectangle je. Kan? So kalau kita rotatekan dia about X axis so maka, nampak tu. Terasa lah benda ni. Kan? So maka terhasillah satu apa nama ni? Sekejap, lebih pula. Terhasillah sekali je. Terhasillah satu silinder. Okay, sekejap. Saya nak lengkapkan dia. Sampai 360. Terlebih lagi. Ayah punya nak buat ni. Ini baru half rotation. So kalau sampai 360, kita akan dapat dia punya silinder, dan kita nak kira volume silinder ni. Saya tekan done. Nampak tak? Boleh? Daripada rectangle tadi tu, yang satu apa, yang petak 4 segi je, kalau kita rotatekan di paksi X, sebenarnya kita dapat satu solid. Yang nama ni adalah silinder. Dan now kita nak kira volume silinder tu. Inilah dia situasi bab 7.2 ni. Benda yang kita akan rotate pada paksi-paksi tertentu, dan selepas rotate dia akan menjadi satu solid. Lepas dah jadi solid, kita nak kira isi padu solid tersebut. Okay, korang boleh brain setakat ni? Boleh bayangkan dia? Boleh sir. Boleh sir. Okay, boleh Right. Kalau okay, kita terus pergi ke soalan yang pertama. Okay, ini secara visual je dulu. Tapi secara matematik kita dah jumpa tadi rumus dia. Kan? Ini je rumus dia. Okay. Alright. Walau macam mana pun, dia memang bergantung kepada korang punya graf lah. Kalau graf salah, habislah. Salah lah kawasan yang nak dirotatekan tu. Okay. So, tengok soalan yang pertama. Calculate the volume of the solid generated when the area bounded by the curve y equals to x plus 2, and the x-axis is rotated 360 degrees about x-axis. Okay. Memanglah dia kata calculate the volume kan of kirakan isi padu terhadap solid ni pepejal solid yang terhasil apabila luas di bawah kawasan lengkungan ini diputarkan 360 darjah terhadap paksi X. Okay. In the first place, graf kena betul.
Kan? Kalau masih belum revise tentang graf, okay, so please sila buatlah. Okay, contohnya X, ini paksi X, punya paksi Y. Okay, so sekejap saya save dulu. Okay, sekejap saya keluar dulu software ni, takut dia berat. Okay, so ini adalah graf. Bila kita expandkan dia, kita ada Y is equal to X square plus 2X. Ini adalah graf kuadratik. Kan? Kalau graf kuadratik ni sebenarnya kita boleh dapatkan pintasan X je, dan ini graf kuadratik yang case yang kedua. Yang mana case kedua ni yang dia can be factorized. Kalau korang dah buat revision lah, akan tahu macam mana nak lakarkan graf kuadratik. Kalau can be factorized, so kita boleh terus je. Kenapa saya kata can be factorized? Sebab soalan pun dah memang bagi dalam bentuk yang telah siap difaktorkan. Terus dia tak equal to 0, maka X is equal to 0, X is equals to negative 2. So this is kita punya pintasan X dia. Negative 2 and 0. Dan adalah positif kan. So maka graf kita berada di sini. Okay. So basically inilah dia area yang kita nak rotate kan ni. Yang ni ha. Okay, can I get your response tak? Kalau kita rotatekan kawasan ni, dia solid apa yang terbentuk? Apa nama solid tu? Can you imagine this one? Sphere. Yes, it is. Kita dapat sphere sebenarnya. Kan? Kalau kita rotatekan dia 360 degrees, kita memang akan dapat sphere. Dan sekarang, our job is to calculate the volume of the sphere. Okay. So, apa nama ni, dia dah jelas lah soalan kata about x-axis. Kan? So, kita dah ada rumus dia. Apa rumus dia? Iaitu kita ada V volume is equal to pi, integrate lah daripada apa-apa limit A hingga B of fx square. Ini starting dia. Kali ni kita akan squarekan function tu. Kan? So fx square tu maksudnya soalan asal lah, ataupun y square lah. So kita ada pi daripada negatif 2 hingga 0 lah kan. Kita dah ada limit dia. Okay? So iaitu kita akan ada y square dx. Y square dx pula adalah function yang diberi tu. Dalam kes ni saya nak expandkan dia. Kita ada x square tambah 2x dan kita akan squarekan dia je dx macam ni. And lepas tu proses integration tu sama je macam biasa. Cuma kali ni ada pi dan kena squarekan. Okay. So hati-hatilah bila nak squarekan tu. Antara kesilapan pelajar kat bahagian ni adalah dia salah square. Dia salah expand. Dia suka hati je pergi agih yang kuasa 2 dekat sini. Dia dah lupa itu sebenarnya kita kena expand lah macam biasa. Kalau tak mahir boleh buat 2 kurungan. Okay, so bila expand tu kita akan dapat dia sebagai x kuasa berapa ni 4 kot. X kuasa 4 tambah juga dengan 4x kuasa 3 tambah juga dengan 4x lah. 4x square. Okay, dx. Boleh expand yang shortcut tu, maksudnya squarekan yang x square ni. Dan lepas tu squarekan yang 2x square ni dapatlah 4x square. Lepas tu kita buatlah yang 2 darab ni. Kita dapatlah tu shortcut dia. Okay. Lepas tu kita integrate je seperti biasa. Okay, akan dapat x kuasa 5 per 5, 4x kuasa 4 per 4, tambah 4x kuasa 3 per 3 dan daripada 0 sehingga negatif 2. So kita akan letakkan mana yang boleh simplify, kita simplify dulu. Akan dapat x kuasa 4 je kat sini. Sebenarnya kita ada 4 per 3, x kuasa 3, 0 dan juga negatif 2.
Okay, so saya perlukan korang get involved with this calculation. Tolong masukkan nilai dan kirakan dia punya jawapan. Juga seperti biasa, sentiasalah tunjukkan penggantian yang sempurna. Okay, kalau dah siap tolong typekan jawapan dekat chat. Saya zoom ni kalau just in case korang tak nampak. Kalau yang pi tu biar pun tak apa. Maksudnya kita apa nama ni, kita tak perlu nilaikan pi tu pun, letak je pi tu sebelah dia. Okay, tolong kirakan everyone. I'm waiting for your answer. Jawapan yang pertama daripada Arif Lutfi, 16/15 pi. Isaac pun sama, 16/15 pi. Okay, sila typekan jawapan korang. Mana tu ada yang lain. Saya tunggu lagi. Dia sebenarnya 7.2 ni dia macam bukan macam, dia memang dia adalah add-on je kepada area tu. Kita dah tahu nak cari area, why not kita rotatekan dia, dapatlah dia punya isi padu. Yes, it is. Jawapan kita adalah 16/15 pi. 16/15 pi unit cube. Sebab we are talking about cubic. Cubic adalah isi padu. Okay. Alright, setakat ni ada apa-apa isu, ada apa-apa soalan yang korang nak tanya? Kalau tiada boleh respon tiada. Tiada soalan saya. Yeah. Okay, so hati-hati kan, dia punya first step dia actually ialah graph yang betul. Graph kena betul, and then you faham situasi tu rotate tu macam mana dan apa yang terhasil. Okay, kita pergi ke nombor 2 pula. Okay, yang seterusnya, find the volume of the solid form when the area bounded by the curve y is equal to negative x squared plus 1 and the x-axis. Okay, x-axis are rotated 2 pi about x-axis. Masih dalam x-axis lah. So 2 pi ni adalah 360 darjah lah, jangan confuse pula. Kan? So apa nama ni, basically kalau kita tengok function dia, kita ada negatif x square tambah 1. Negatif x square. Graf yang sedih. Kan? Bukan graf yang senyum. So basically kalau kita buat dia punya graf dia, okay, kalau exam korang tak tahu graf ni, I mean bukan tak tahu, maksudnya you kena buat sendiri lah. Melainkan kalau soalan bagi tu is a gift lah, kalau tak bagi kita kena buat lah graf dia. So x square plus 1 graf dia hanyalah macam ini saja, sebab inilah graf yang berada di case 1 yang b is equal to 0. This is the graph. And so lepas tu dia kata apa nama ni,
Find the volume of the solid formed when the area bounded by the curve and the x-axis are rotated. So kita perlukan limit dia. Dalam kata lain, kita perlukan dia punya pintasan x. Kena tahulah nak cari macam mana. Kan? Pintasan x ni berlaku apabila y kosong. So kita ada kosong is equals to negative x square plus 1. X square is equals to 1. So x adalah plus minus 1. 1 dan negatif 1 lah. Okay, so maka inilah dia luas yang kita nak rotatekan dia. Juga betul kalau kita bayangkan, kalau kita visualkan area ini di revolve, di rotate, dipusing, diputar pada pasal X, kita akan dapat berbentuk sphere. Okay, so yang mana rumus sangat simple. So kita ada V is equal to pi daripada A hingga B of fx square. Kita akan squarekan fx ni, dx. So kita ada pi is equal to daripada negatif 1 ke 1 lah, of negative x square tambah 1 square. Antara risiko pelajar, antara kesilapan pelajar adalah pelajar dia tak pelajar dia tak squarekan dia. Itu isu dia. Okay. So lepas tu kita squarekan seperti biasa, kita dapat macam ni, iaitu kita akan dapat positif x kuasa 4 positif and then minus 2x square plus 1 dx. Lepas tu kita integrate je seperti biasa and then selesai lah. So pi masih ada kat luar, jangan lupa. So saya nak buatkan x kuasa 5/5, 2x cube over 3 plus x lah, daripada 1 ke negatif 1. So buatkan penggantian yang sempurna and then korang nilaikan dan akan dapat jawapan. Okay, so saya tunggu jawapan daripada korang. Okay, kalau ada yang dah dapat jawapan boleh typekan dekat chat. Pastikan semua orang kira takut nanti kan salah tekan kalkulator lah, tak dapat jawapan lah, itulah inilah. Antara isu adalah sebenarnya adalah salah tekan je. Okay. Lagi-lagi tolong typekan jawapan kalau ada yang dapat yang lain. So again, if you want to multiply the pi juga boleh, tak ada masalah. Nak tekankan pi itu pun sudah mencukupi.
Okay, so yes, it is. Sebenarnya jawapannya adalah betul lah tu 16/15 by unit square. Unit square adalah unit cube. Okay, so kalau tak ada apa-apa isu, kita terus pergi ke soalan yang terakhir lah hari ni. Okay. Alright, kita tengok soalan ni. Juga of course tentang volume. So compute the volume of the solid foam by revolving the region bounded by y equals to e to the power of negative x equals to negative 0.5, and x equal to 0, and x exists through 360 degrees about x axis. Kan? Tiba-tiba soalan kata through 180 degrees, separuh je. Kena tu. Kan? Sama ada korang nak buat je macam biasa, lepas tu final answer baru bahagi 2, ataupun letaklah pi per 2 siap-siap. Okay, so that one is also accepted. Okay, so untuk soalan nombor 18 ni, kita compute the volume. So ini adalah fungsi eksponen. Graf ni korang tak belajar di SEM 1 tentang macam mana nak lakarkan dia. So that's why graf ini diberi siap-siap pada soalan. Kan? Hopefully dalam exam pun, exam ikutlah tertib macam ni. Kalau tu exam yang tak ajar pun dia suruh expect macam tahu kan. Tapi biasanya tak lah. Okay. So x is equals to negative 0.5 is somewhere around here. Let's say this is your negative 0.5. And then dia kata satu lagi x is equal to 0. Di ni lah yang paksi apa ni, yang origin dia lah. Okay. So basically inilah dia kawasan yang kita nak rotatekan tu. Yang ini. Yang mana kalau kita nak cuba visualkan, kalau ini dirotatekan, dia akan dapat bentuk macam apa ni. So ini dia punya yang tadi tu macam ni. Kalau dirotatekan tu dia kind of like kita dapat macam bentuk apa yang nama bentuk ni? So dia akan ke sih? prism ke? Sekejap. Saya pun tak pasti nama bentuk ni apa. Sekejap ni. Dia dot macam ni lah. Dia macam bentuk pasu pada kat. Dia macam kalau kita pusingkan dia kan, so dia macam ni bentuk dia, lebih kurang. Okay, I'm not good in drawing by the way. Macam ni lah bentuk dia. Pembesar Ni bentuk suara. apa ni? Pembesar suara? Boleh lah. Ya. Okay, boleh. Tapi yang yang apa ni, yang dirotatekan macam ni. Sekejap, saya rotatekan gambar ni. Volcano. Boleh lah, betul. Volcano. Setuju. Saya tu nak rotate benda lah ni. Okay. Tadi saya main dengan app tu saya pun pening. Dia punya paksi tu. Sekejap. Oi. Oh Allah. Oh, tekan ni punya. Macam ni. Yes. Nampak tu. Okay, so kita dapat solid dia. So sekarang ni tugas kita selaku orang yang belajar matematik, okay, dengan penuh ikhlasnya kita kena cari dia punya isi padu. Nampak tak? Si korang cakap macam benda nak kira isi padu dia. Tapi itulah dia macam mana. Okay. So inilah dia basically solid yang terhasil apabila kita revolvekan kawasan ni. Okay. Alright, okay. So at least korang dapat gambaran So baru macam ada erti sikit pengiraan tu daripada kita kira je tak tahu apa yang kita kira kan. So pengiraan tu dia masih sama. Sekejap saya zoom out sikit. So kita akan buatkan daripada negatif 0.5 lah kan, sehingga kosong. Apa nama ni, y square dx. Okay, nak square kan ni. Dia akan masuk kepada indeks lah SEM 1 bab berapa? Bab 1. Bab 1. So kita ada E negatif 2x yang di square kan pula macam ni. dx. Okay. So ini SEM 1
hopefully tak ada yang bukan tak ada, saya rasa antara kesilapan pelajar kan, bila square ni jadi pula macam ni x square pula, contoh kan, sedangkan sebenarnya berdasarkan bab 1 kuasa yang dikuasakan kan, power yang dipowerkan, maksudnya power tu boleh kita mesti agihkan kepada kesemua kuasa. Ini boleh agih sebab dia hanya ada eksponen je. So maka dia akan jadi negatif 0.5 sehingga kosong E kuasa negatif 4x lah dx. Okay. Juga antara mistake pelajar, contoh kalau ada macam ni, ada pula satu lagi macam ni contoh. Yang di square kan. Pelajar dengan sesuka hatinya, dia buat apa? Dia pergi letak je square ni kat sini, darab macam ni, darab macam ni. Mana boleh? Kan? Yang apa nama ni, yang boleh diagihkan macam tu kalau dalam ni dia tak ada tambah tolak. Hanya diri dia je macam ni. We only have the exponent sahaja. Dia tak ada tambah, tak ada tolak, tak ada apa-apa. Okay? So ingat, kalau salah expand, salah lah. Integrate salah lah. Maksudnya nilai salah final answer tu. So expand ni kena betul. Lepas tu integrate pun kena betul lah. Okay, so ini exponent apa ni yang tak perlu menggunakan substitution pun, terus je integrate. Kan? Salin balik integrate ni perkan dengan negatif 4, dah settle. Tak limit dia. Kosong dan negatif 0.5. Boleh? Kan? Fokus betul. Mana tahu ini keluar soalan exam sebiji. Kan? Okay. Lepas tu nak masuk nilai terus pun boleh, ataupun nak simplify dulu pun boleh, mana-mana je. Oh, saya tertinggal pi pula. Sorry. The volume here is pi. Ini pun satu mistake kan ni, tak ada pi pula. Okay. Alright, so kita masuk nilai lah terus. So contoh kat bawah ni, sekejap ni saya ke atas sikit. So kita ada E kuasa negatif 4 darab kosong, hati-hati. Per negatif 4, tolak juga dengan E kuasa negatif 4 darab dengan negatif 0.5. Per negatif 4. Nampak tu? Itu pun tak straight. Okay. Okay, sila tekan calculator semua orang. Please get involved. Kadang-kadang isu dia bukan tak faham, bukan tak reti, bukan tak pandai, tetapi salah masuk dalam calculator. Kita nak cuba elak masalah ni berlaku. Okay, dah dapat jawapan, typekan Okay, sekejap saya tunggu jawapan daripada korang dulu. Sambil-sambil tu kita cuba main-main kejap apa nama ni, software ni. Ini circle
Okay, ada yang dah dapat jawapan ke? Macam mana saya nak buat semicircle eh? Kena padam. Okay, nampak dia dah dapat jawapan tu. Kalau kita, yelah, kalau kita rotatekan circle, akan dapat sphere kan? Nampak tu. Okay, tak apalah. Kita tengok jawapan yang saya ada adalah 1.597 pi. Kalau tu. Tengok sikit jawapan yang korang ada tadi, nampak macam lebih kurang. Yes, 1.597 pi. So kita akan ada 1.597 pi unit cube. So basically inilah dia apa nama ni 7.2. Kita lukis graf dengan betul, kita lorekkan area dia, lepas tu kita baca soalan, tengok dia rotate dekat mana, dekat paksi X atau paksi Y. Okay, dan jangan lupa letak formula, kena squarekan dengan betul lah. So banyak banyak skill-skill yang bukan sahaja datang daripada chapter 7. Macam lah saya cakap ni, dia adalah gabungan daripada skill-skill, knowledge daripada chapter-chapter yang terdahulu. Kan, yang kalau kita tengok secara overview chapter 7 hanya ada pada ni je sebenarnya ni. The first two line je. This is the only chapter 7. Kan, nak expand ni, nak dapat E cos negatif 4 ni, ini adalah chapter 1 sem 1. Index punya expand. Integrate chapter 5 sem 2. So ni pun sama sem 2. Graph sem 1, tapi graph ni dia tak ada dalam syllabus korang. Kalau yang ada dalam syllabus lah. Okay. So rugi kalau chapter 7 ni korang tak kuasai, sebab skill tu kita dah ada sebenarnya. Integrate dah tahu. Dan kena expect lah, ini dia bagi fungsi eksponen, boleh dia bagi fungsi trigo juga sebenarnya. Dan kena tahu integrate trigo. Walaupun trigo eksponen ni berada di chapter 6 kan. Dan chapter 6 tak masuk exam. Tapi dia boleh diuji di chapter 7 lah. Macam tu. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Before kita habiskan kelas hari ini, ada apa-apa soalan yang siapa-siapa